Sesi TOT ini akan diteruskan dengan perkongsian modul 5 iaitu rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009 yang akan disampaikan oleh Penolong Kanan Pesuruhjaya Encik Muhammad Nur Lokman bin Samingan daripada SPRM. Jadi modul kelima ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya sebenarnya nak kata senang tak senang tetapi mudah untuk difahami ya. Kerana ianya bila kita cakap pasal undang-undang ni dia straight to the point, salah ataupun tak salah, melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan. Bila kita pergi dengan lebih mendalam, bila kita melihat tentang apakah kesalahan yang ada dalam Akta SPRM yang merujuk kepada perbuatan rasuah, maka dia lebih luas ya tuan-tuan, bukan sekadar kesalahan memberi dan menerima suapan. Jadi dalam Akta SPRM ada 4 kesalahan utama. Tuan-tuan kena faham, ada 4 kesalahan utama. Tidak bermaksud dalam Akta SPRM hanya ada 4 kesalahan. Tidak. 4 kesalahan utama. Dan 4 kesalahan utama inilah yang lazim kita siasat dan lazimnya dilakukan oleh individu. Yang pertama adalah meminta dan menerima suapan secara rasuah. Kedua, menawar dan memberi suapan secara rasuah. Dan ketiga, tuntutan palsu. Dan akhir sekali, salah guna kuasa oleh pegawai badan awam. Untuk tuntutan palsu ni tuan-tuan kena betul-betul faham sebab dia agak teknikal. Okey, untuk yang pertama ni saya rasa tidaklah menjadi satu kesulitan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk memahaminya. Mana-mana orang meminta atau menerima suapan secara rasuah sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan ataupun apa-apa perkara berhubung dengan tugas rasmi seseorang. Ya. Dan dalam konteks ini kalau meminta itu boleh berdiri dengan sendirinya merujuk kepada satu kesalahan. Apabila sudah meminta, seseorang itu pula menerima. Jadi minta dan terima, maka individu yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya telah melakukan 2 jenis kesalahan. Kesalahan meminta suapan secara rasuah dan kemudian kesalahan menerima suapan secara rasuah. Kedua, walaupun dalam satu transaksi itu bagi kita rasanya satu, tetapi sebenarnya ada 2 kesalahan. Okey, ini kes yang mana terima halwat RM200, lepaskan pasangan halwat. Seorang anggota polis didenda RM1,500 atau penjara sebulan selepas mengaku bersalah di atas pertuduhan pilihan. Yang ini tidak mengambil tindakan terhadap seorang lelaki dan pasangannya yang tertangkap kerana berhalwat. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan nanti jangan terhilaf faham ya. Dia ambil rasuah RM200 tetapi kemudian dia mengaku salah atas pertuduhan pilihan. Pertuduhan pilihan ni tuan-tuan ada pertuduhan lain selain daripada pertuduhan utama. Contohnya pertuduhan utama adalah meminta dan menerima suapan secara rasuah. Itu kalau mengaku salah hukumannya berbeza. Dalam kes ini pengakuan dia mungkin atas pertuduhan pilihan yang mana hukuman dia tidaklah setinggi hukuman yang ada dalam kesalahan meminta dan menerima suapan tadi. Kadang-kadang pertuduhan pilihan ni tuan-tuan, kesalahan menerima sesuatu untuk menyembunyikan kesalahan, itu pun ada juga. Jadi dalam kes ini mungkin untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekarang, untuk apa-apa saja perbicaraan kes jenayah, dia ada proses yang dipanggil sebagai rundingan akuan, plea bargain. Jadi mana orang yang dituduh di mahkamah, dia ada opportunity ataupun peluang untuk berunding dengan pihak pendakwaan supaya kesnya itu boleh diselesaikan dengan cepat melalui pengakuan salah individu berkenaan. Kalau contohnya dia ada 2 pertuduhan rasuah, maka setelah melalui proses rundingan akuan ataupun plea bargain, dia kata boleh tak pendakwaan gugurkan satu pertuduhan, saya mengaku satu pertuduhan. Tapi dia tidak boleh merayu dari segi hukuman ya. Tetapi kalau dia merayu ataupun dia membuat permohonan ataupun dia memohon agar pihak pendakwaan pertuduhan 2 pertuduhan tetapi dia nak minta plea bargain on sentencing ataupun hukuman. Jadi mahkamah kata sentencing you macam mana? Saya bersetuju kalau saya mengaku salah, saya akan didenda sekian-sekian. Mungkin dalam kes ini begitulah apa yang telah berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya mungkin ada rundingan akuan dan kemudian dia kata baik saya mengaku salah, tetapi itulah
Kena denda dalam kes ini RM1,500. Ya. Ini kes melibatkan suapan ataupun suapan bentuk rasuah yang diberikan dalam bentuk tiket kapal terbang. Manakala individu ini telah dipenjarakan, tuan-tuan, nak tiket kapal terbang percuma KL ke London. Mengapa dapat tiket tersebut? Sebab memberikan projek penyegaraan di Putrajaya pada ketika itu. Kalau tuan-tuan tengok, tak berbaloi pun dapat tiket flight tu sebab kena denda RM15,000 dan kena penjara 2 tahun. Kena penjara tu habislah tuan-tuan sebab masuk penjara awam. Bila masuk penjara, maksudnya telah dihukum menjalani hukuman pemenjaraan walaupun sehari, maka dia akan hilang segala benefit kelayakan sebagai seorang penjawat awam. Pencen tak dapat, gratuity tak dapat, habis burn macam tu saja. Dan ini adalah kes menyebabkan Hakim Mahkamah Syariah yang diterima menerima rasuah. Kalau tuan-tuan tengok, dia denda sebanyak RM210,000. Dia minta rasuah sebanyak RM13,000 bertujuan supaya meringankan hukuman pesara syar'i dan meluluskan permohonan poligami. Dalam kes ini, Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara sehari dan denda RM25,000 kepada seorang pesara kerana bersalah atas 5 pertuduhan rasuah. Dia terima rasuah untuk menaikkan markah 2 orang pelajarnya, matematik dan statistik. So, guru besar minta rasuah daripada pusat kantin. Dalam kes ini, guru besar ni dia minta rasuah RM4,400. Tetapi dalam kes ini, mengapa duit itu diberikan? Supaya guru besar itu memberikan surat sokongan untuk melanjutkan kontrak kantin di sekolah tersebut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bila merujuk kepada Seksyen 165, 165 ni adalah satu kesalahan yang mana pertamanya ianya terpakai kepada penjawat awam. Dan apa yang penjawat awam tu buat, penjawat awam tersebut telah menerima apa-apa saja barangan berharga tanpa balasan. Apa yang dimasukkan barangan berharga tanpa balasan, contohnya macam tuan-tuan dan perempuan lah, ada student, tapi saya tak pasti lah, saya rasa tuan-tuan tidak tergolong dalam takrifan tersebut sebab penjawat awam tu macam mereka yang bekerja dengan jabatan kerajaan. Ni kena tengok. Tapi kalau jabatan kerajaan, SPRM, memang certain kita adalah penjawat awam. Contohlah macam saya kan, saya siasat satu kes berdasarkan maklumat pengadu. So pengadu tu tengok, lah tuan, saya bagi report kat tuan, yang buat rasuah tu dah kena tangkap, jatuh hukum. Lepas tu dia panggil kita, jumpa kita, tuan, inilah sedikit tuan, ada oleh-oleh untuk tuan, dia bagi kita iPhone, contoh. Tuan ni sebab tuan yang dia tak kacau dah, bisnes saya dah okey dah. Jadi kalau kita terima iPhone berkenaan, maka itu boleh menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 165, iaitu menerima barang berharga tanpa balasan. Kalau nak sangat barang tersebut, kita beli sendirilah. Apakahlah installment ke, Shopee, Pay Later ke, terpulang. Asalkan tidak terima daripada seorang yang ada hubungan rasmi dengan kita. Di penjara kerana jual ijazah, seorang eksekutif jualan menerima suapan RM11,000 daripada seorang individu. Kerana apa? Menerima upah untuk mendapatkan sijil Bachelor of Business Administration di MMU tanpa mengikuti proses pelajaran yang sebetul. Ini pun berlaku juga. Menawar atau memberi suapan. Ini pun sama tuan-tuan. Kalau menawar kemudian memberi, 2 kesalahan. Menawar saja tak jadi nak bagi, 1 kesalahan sekiranya ada bukti yang menunjukkan perbuatan tersebut telah berlaku. Dan apa yang berlaku dalam kes ini, menawar dan memberi rasuah kepada seorang ejen ataupun pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan apa sahaja pun ada kaitan dengan tugas rasmi penjawat awam tersebut. Dan ini apa yang berlaku adalah ada pembekal alat ganti mesin dan jentera. Dia kena buat apa? Kenapa dia kena penjara, tuan-tuan dan puan-puan? Pihak sebulan denda RM10,000. Sebab dia tengah berhibur di sebuah kelab malam, tiba-tiba polis datang buat raid, kemudian I kencing dia positif. So, kencing dia positif, so dia kena, lepas dah seorang dah, maksudnya bila kita dah first positif, kita akan diminta untuk buat ujian kali kedua, dan pada ketika itulah dia kata, tolonglah cik. Dia kata, kalau cik tolong saya tukarkan iPad tu dengan botol urin. Macam itulah. Tapi malang nasib dia, sebab dia kenakan penjara sebulan dan denda RM10,000. Ini kontraktor beri rasuah di penjara 3 bulan. Kontraktor bagi rasuah kepada pejabat tanah supaya tak ambilkan bahan-bahan batu di kawasan tersebut, kena. Peniaga beri rasuah untuk elak ditangkap immigration. Seorang peniaga jatuhi hukuman penjara 1 hari
dan denda RM10,000. Kerana apa? Bagi rasuah kepada pegawai kanan immigration. Kita ditawarkan rasuah, apa yang patut kita buat? Sekiranya ditawarkan, tuan-tuan kena lapor dengan seberapa segera ke mana-mana pejabat SPRM. Kena laporkan. Itu adalah kehendak perundangan yang sedia ada. Dan kenapa mungkin tuan-tuan kata, alamak sempat ke? Kenapa nak kena lapor? Bersettle situ kot. Kalau contoh, saya tak ambil, kenapa nak kena lapor? Tuan-tuan kena tahu sebab apa? Contohlah, satu contoh yang mudah. Katakanlah tuan-tuan duduk di bilik dan pada ketika itu musim nak marking assignment ke, marking periksa dan sebagainya, contoh. Bila tu hari ada seorang pelajar yang kita kenal datang runding dengan kita, dia kata nak dapat markah A. Sir, kalau saya bagi A, I give you RM2,000. Wah, kita macam banyak juga. Jadi, pada ketika itu, sebenarnya bila sudah ditawarkan RM2,000 tadi, kita hendaklah laporkannya kepada pihak SPRM dengan seberapa segera supaya apa? Katakanlah contoh kan, dia offer kita tolak. Ada kemungkinan dia akan datang pada kita, kepada SPRM menyatakan dia terdesak lah. Contoh, sebenarnya saya tak nak bagi. Saya dah bagi, dia minta banyak tu, saya bagi sikit, dia tak nak, saya balik. Jadi benda tu kalau tuan-tuan lambat bertindak, maka SPRM akan cari tuan-tuan dan perempuan dan tuan-tuan perempuan akan menjalani proses, due process of law yang bagi saya tak adalah kena apa-apa kan. Cuma kita tak suka lah, tak suka duduk di lokal SPRM 3 hari 2 malam. Ni semua tidak bagus. Jadi kalau ditawarkan, lekas-lekas buat report pada kita supaya kita boleh take note dan ambil tindakan. Baik, kesalahan tuntutan palsu. Mana-mana orang menggunakan ataupun menggunakan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran palsu dengan niat untuk memperdayakan pejabatnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagi kes ataupun kesalahan tuntutan palsu, pertamanya kita mesti wujudkan. Maksudnya kesalahan itu hanya akan terpakai apabila seseorang ejen mengemukakan apa sahaja dokumen berbentuk tuntutan kepada prinsipalnya yang pada akhirnya prinsipalnya terpedaya daripada pengemukaan dokumen berkenaan. Ini maksudnya, contohnya saya akan tunjuklah. Ni Mr. A seorang pekerja di organisasi X. Mr. A membuat tuntutan kerja lebih masa kepada majikannya, sedangkan kerja itu tidak dilaksanakan. Dia buat tuntutan tapi sebenarnya tak buat pun, dia claim. Mr. A telah diarahkan bertugas di luar kawasan. Mr. A tinggal di rumah kawannya. Selepas tugasan, dia pun pergi beli resit di Hotel Y agar dia dapat mengemukakan tuntutan. Itu pun ada juga. Mr. A telah membeli sijil cuti sakit di klinik Z bagi membolehkannya tidak hadir bertugas di pejabat. Sijil sakit itu dikemukakan kepada majikannya. Untuk seksyen kesalahan tuntutan palsu ni, tuan-tuan kena betul faham. Dia mesti mengemukakan dokumen itu. Dia bukan sekadar rasa-rasa. Dia tidak boleh, dia mesti kalau boleh, maksudnya menunjukkan secara zahir dokumen itu ada. Dan keempat, Mr. A telah memperakukan pembekalan alat ganti mesin pencetak, sedangkan pembekalan alat ganti tersebut tidak dilaksanakan. Ni tuan-tuan dan puan, contohlah kita minta supplier supply sekian-sekian dan kemudian supplier ni kadang-kadang dia tahulah dia nak nipu lah, dia macam nak cheat sikit, jadi dia adalah berbagai benda yang dibuat tuan-tuan dan perempuan. Jadi macam tadi tu, pembekalan alat mesin cetak, sedangkan pembekalan alat ganti tidak sangat, ini memang clear cut case lah. Okey, tuntutan palsu juru teknik kontraktor JKR. Kes ni kes yang melibatkan seorang kontraktor yang telah, kata bahasa mudahnya, bersekongkol lah dengan juru teknik JKR membuat projek pagar. Pagar yang diorang buat 162.2 meter, tetapi pagar sebenar 162.2, tetapi pagar yang diorang claim 405 meter. So dia markup lah daripada projek asal. Jadi
Masing-masingnya telah dibicarakan, telah dihadapkan ke mahkamah, kena penjara 4 tahun dan denda RM144,709.65. Tuan, ni kes merujuk pada seorang dekan. Mana dekan telah dihukum penjara kerana apa? Memperakukan pembekalan peralatan multi-joint 2AP berharga RM138,600, sedangkan alat yang dihantar itu tidak mahal, tuan-tuan. Kan tidaklah mahal. Tidaklah semahal itu. RM27,000 je sebenarnya. Jadi dalam kes ini, tuan-tuan dan puan, mungkinlah saya tidak mahu menyatakan, ataupun dalam kes ini merujuk pada dekan ini, saya tak, siapalah saya nak kata dia ni jahat ke, kan, dia ni mak sakau ke, tetapi banyak yang berlaku begini, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita sebagai dekan, barang sampai. Bila barang sampai, so kita, kadang-kadang orang datang, tuan, Prof, boleh tengok tak Prof ni, ini sekian-sekian. Dah sampai ke? Prof, saya dah check. Prof, barang tu semua okey, tak ada masalah. Betul ni? Betul. So, kita pun sign. Kita sign di ruangan kita yang memperakui mutu barangan tersebut. Sebab kadang-kadang kita ni sibuk kan dengan kelas lah, dengan presentationnya, dengan paper, journal dan sebagainya. Kita ambil mudah perkara tersebut. Tapi kalau berlaku, tuan-tuan, kena tangkap, tengoklah. Boleh tahan juga. Dalam kes ini, dia kena hukuman penjara setahun dan denda RM10,000. Ini kes 2 pegawai kanan YPM berpakat bertuah palsu dengan apa? Memperakukan satu program 9 program kecemerlangan ilmu dan sasiah diri murid. Buat konon-konon buat 9 program tapi satu pun tak buat. Dia tak buat, tapi itulah kalau tuan-tuan tengok, beliau dalam setiap program yang diperakukan bernilai RM33,850 dan total up to RM304,650. Dan kes ni penjara sehari, denda RM300,000. Macam tak balu je. Nanti saya pun tak nak cakap apa sebab kadang-kadang dia dituduh atas pertuduhan pilihan, tuan-tuan dan puan-puan. Tuntutan gaji pekerja yang tidak wujud. So, pengurus cawangan syarikat keselamatan Cisco Sdn Bhd dituduh membuat tuntutan gaji dan elon lebih masa palsu. Maksudnya, dia buat apa di sini? Dia buat tuntutan palsu atas nama individu yang sebenarnya tidak pernah bekerja. Dan duit tu masuk kat dia lah. Ini pun berlaku juga, tuan-tuan dan puan-puan. Tuntutan palsu untuk rawatan kecantikan diri. Dia ni dapat akses menggunakan kad kredit syarikat MAHB, Malaysia Airport Holding Berhad. So dia gunakan kad kredit MAHB untuk kegunaan peribadi. Buat rawatan kecantikan kulit, keransingan badan bagi diri dia. Penyima adun, yang ni adun satu ketika dahulu, dia claim dia telah kemukakan 7 tuntutan palsu berhubung pelaksanaan program Masyarakat Semasa Tahun Baru Cina. Sebenarnya pada hakikatnya program tu tidak dilaksanakan. Kita pergi kepada salah guna kuasa oleh pegawai badan awam. Pegawai badan awam yang menggunakan kedudukannya, jawatannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung sesuatu perkara di mana dia saudara atau persekutunya mempunyai kepentingan. Ni tuan-tuan puan kena faham, kesalahan ini adalah kesalahan yang terpakai kepada seseorang pegawai badan awam. Tuan-tuan kena faham. So apa yang dibuat adalah pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukannya dalam mengambil keputusan ataupun mengambil apa-apa tindakan berhubung sesuatu perkara di mana dia, saudara dia atau persekutunya mempunyai kepentingan. Contoh, ketua jabatan meneruskan projek kepada syarikat anak dia. Contoh kedua, pengarah projek yang terlibat membuat pemilihan tender kepada syarikat yang dimiliki oleh adik dia. Okey, yang ni kes yang menarik. Suami isteri disabitkan bersalah salah guna kuasa kerana apa? Si isteri, dua-dua ni kerja tempat yang sama, tuan-tuan. Bekerja di sebuah college community dan kemudian apa yang berlaku adalah untuk pembekalan alat ganti elektrik yang bernilai, dalam kes ni dia ganti alat elektrik berjumlah RM34,250 kepada syarikat milik adik dia, dan suami dia lah yang memperakukan pesanan kerajaan tersebut. So dalam kes ini kalau tuan-tuan lihat ada elemen salah guna kuasa yang mana yang wife tadi dia sebenarnya orang kata dah tahu dah tu syarikat adik dia tak boleh buat recommendation, dia kena minta orang lain. Sama dengan suami, bila suami ni isteri dah beritahu tu syarikat dia ni lah, jadi
dia sebolehnya elakkan daripada buat perkara tersebut. Kes ni kena penjara sehari, denda RM170,000 dan 25 sen. Nah, tapi isteri dia untung berkelakuan baik selama 3 tahun dengan seorang penjamin. Jadi mungkinlah kan bila dapati bersalah ni, takkanlah kedua-duanya kan husband masuk penjara. Mestilah juga maksudnya dia ke situlah. Maksudnya dia ke situ. Kalau tuan-tuan tengok dalam kes ini, suami kena penjara sehari, isteri berkelakuan baik sahaja. Kadang-kadang adalah sebab tu, sebab yang mana hukuman tu dilihat macam tak setimpal. Tetapi adalah faktor-faktor, contohnya kadang-kadang semasa perbicaraan saksi utama, saksi yang penting mungkin meninggal dunia. Jadi instead of kita tak dapat sabitan, maksudnya dalam kes ni dia berlaku ketirisan yang agak banyak. Jadi kalaulah kita biarkan, sudah pastilah ini akan terus berlaku. Salah guna kuasa pembekalan baju makmal. Jadi dalam kes ini, pegawai kerajaan di Pulau Pinang didakwa kerana salah guna kuasa sekitar tahun 2013. Apa yang dibuat adalah dia telah memperakukan baucer bayaran RM26,162 dan 50 sen kepada syarikat X untuk pembekalan baju makmal kepada penulis sekolah di seluruh Pulau Pinang. Tuduh didakwa menerima RM24,000 daripada individu yang berasmi dengan dia. Maksudnya dapat dibuktikanlah, dan mahkamah telah mengekalkan sabitan yang penjara 4 tahun dan denda RM130,812.50. Ini syarikat pengetua latih syarikat sendiri, macam saya ceritakan tadi lah, di ketua sekolah. Bayangkanlah kes ni dia kena hukuman penjara 9 bulan dan denda RM40,500. So kalau kes ni, Ketua Menteri guna kuasa mutlak lantik syarikat keluarga. Ni tuan-tuan, dia zaman dulu lah. Dan kalau tuan-tuan lihat bagaimana projek pembangunan sumber daerah yang bernilai 45 juta telah diberikan oleh adik iparnya. Jadi ada bukti memang dia yang buat lah. Ini tuan-tuan boleh baca lah. Exco terlibat mesyuarat untuk luluskan tanah kepada syarikat sendiri. Kalaulah ahli keluarga kita memohon projek di tempat kerja kita, kita bebas lah. Contohnya ibu bapa kan, contoh tak boleh lah sebab ni projek baru, sebab estimator saya kena in charge untuk dari segi dia punya logistik dan sebagainya. Dan jika mana-mana orang didapati bersalah atas kesalahan rasuah tuan-tuan dan puan-puan, maka dia boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan juga denda 5 kali ganda nilai suapan ataupun RM10,000 yang mana lebih tinggi. Jadi calculation ni senang tuan-tuan. Kalau bagi rasuah tu 200, kalau 200 maka nilainya adalah 100. Jadi antara soalan yang favourite lah ditanya oleh pelajar, apa yang terjadi kepada barang-barangan yang SPRM sita? Yang pertama, kita letak dalam kita punya macam bilik kebal lah. Bilik kebal. Ada lah. Dan di situ kita banyaklah duit lah, gelang, cincin dan sebagainya. Ini jumlah ni tuan-tuan boleh baca lah jumlah sitaan. Okey, transaksi hasil rasuah boleh menyebabkan seseorang itu telah melakukan satu jenayah yang berbeza, iaitu jenayah pengubahan wang haram. Jadi tuan-tuan tengoklah. Dan sebenarnya bilik tersebut bila kita tunjukkan, bila seseorang itu membeli TV yang okey sikit, dia macam dia ni kadang-kadang daripada hasil rasuah tu, contohlah saya dapat RM10,000 contoh. So bila saya dapat RM10,000 ni sebenarnya dalam bentuk tunai, waktu lebih kurang macam dapat RM10,000 tu tak boleh buat apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab once RM10,000 itu kita dah terima, kita letak sebagai deposit duit kita, bayar muka lah. Atau kita bercuti keluar negara, ataupun mungkin kita masuk dalam ASB, contoh. Once kita ubah duit tersebut daripada bentuk cash, masuk dalam fixed deposit dan sebagainya, telah pun berlaku jenayah pengubahan wang haram. Jadi itulah kalau yang ambil rasuah ni sebenarnya, dia telah basically dia bukan saja melakukan kesalahan rasuah, tapi dia sudah melakukan kesalahan pengubahan wang haram juga. Dan jika sabit kesalahan, apa yang berlaku? Kena penjara tidak lebih daripada tempoh 15 tahun. Dan yang paling sakit ni tuan-tuan, denda 5 kali nilai hasil daripada aktiviti haram ataupun RM5 juta, yang mana satu lebih tinggi. Baik, bila kita tengok balik penerimaan dan pemberian hadiah, bagaimana boleh menjadi rasuah tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, jangan sesekali menerima hadiah atau barang bernilai daripada kontraktor atau pembekal yang ada hubungan rasmi dengan kita. Jangan. Kadang-kadang mereka ni nak kawan kita sebab kita ada jawatan tersebut. Lepas dia tak ada jawatan, mereka pun akan senyap saja.
So, bila kesalahan itu berlaku, maksudnya bila seorang penjawat awam itu menerima apa-apa barangan berharga saya dah sentuh tadi, maka dia telah melakukan kesalahan menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak yang ada hubungan rasmi dengan dia. Maksudnya tadi saya katakanlah, kita sebagai pensyarah, student bagi barang mahal kat kita. Jadi, nak bagi barang mahal boleh. Once dah grad, datang balik universiti, bagilah kepada kita sebagai pensyarah yang dirasa macam favorite lecturer dan sebagainya. While in service, sebolehnya tak payah. Takut datang tuan-tuan dan tuan-tuan nak kena jawab macam-macam juga. Jadi ini adalah satu kesalahan. So untuk kesalahan 165, kita ada kes orang kata landmark lah, yang mana melibatkan mantan Menteri Besar Selangor, iaitu pada ketika itu menerima sebuah rumah banglo yang telah diubah suai daripada seseorang lelaki warga negara tak pasti. Jadi dia tak boleh, penjawat awam ni dia tak boleh terima apa-apa barangan daripada orang yang ada hubungan rasmi dengan dia. Tak boleh langsung. Sebab kalau berlaku, maka ini adalah satu kesalahan jenayah bawah kesalahan 165 Kanun Keseksaan. Jadi hadiah akan menjadi rasuah secara mudahnya apabila pemberi dan penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Jadi kita dah sentuh tadi. Kedua, pemberian hadiah akan mempengaruhi keputusan yang akan diterima oleh pengadu. Oleh si penerima. Dan nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberi. Kalau yang pernah berlaku, pernah juga saya siasat satu kes dulu yang mana dia terima tiket kapal terbang. Contohnya ada satu kes ni, pengadu tu kata dia marah kepada penyiasat tu, kes saya ni bila nak settle, saya kebetulan nampak suspek, sebab sebelum ni dia kata suspek tak payah, susah nak jumpa. So yang pegawai tadi tu cakap, boleh, tapi you kena back in dengan saya, tiket kapal terbang, saya akan balik malam ni juga. Tetapi tak boleh tuan-tuan. Kalau nak balik kena pakai duit kita sendiri, tak boleh minta orang lain bayar. Jadi inilah indikator ataupun penanda aras ataupun kriteria-kriteria yang mana sekiranya hadiah itu diberikan, ditawarkan, ianya adalah yang tergolong dalam secara rasuah. So kita recap sikit tuan-tuan puan-puan. Sebenarnya untuk pelajar kita, untuk semua di sini, sangat penting untuk mengetahui 4 kesalahan utama yang ada dalam Akta SPRM. Yang pertamanya sudah pastilah kesalahan meminta dan menerima suapan. Seterusnya menawar dan memberi, menawar kemudian memberi, kemudian tuntutan palsu, dan akhir sekali salah guna kuasa oleh pegawai badan awam. Cuma kalau tuan-tuan tengok antara kesalahan pertama dan kedua tu, dia kadang-kadang dia samalah. Maksudnya bila kita sebut tentang kesalahan seperti ini, kalau perbuatan meminta dan menerima suapan, menawar dan memberi suapan ini lazimnya dia boleh berlaku sekiranya siapa-siapa saja. Dia tak ada, maksudnya intipati kesalahan tu dia tidak merujuk pada terma-terma yang tertentu. Tetapi kalau kesalahan tu tuntutan palsu, tuan-tuan dan puan kena tahu yang mana perkataan yang digunakan adalah mana-mana ejen yang mengemukakan apa saja dokumen yang mana apabila dokumen itu dikemukakan ianya mengelirukan prinsipal. So prinsipal tu siapa? Prinsipal itu adalah majikan. Bos lah senang cerita. Dan sebab itulah kalau macam kesan tuntutan palsu tu lazimnya macam sijil cuti sakit kan. Maksudnya akan jadi kesan apabila sijil cuti sakit itu diperolehi dan kemudian dibukakan kepada bos dia. So bos dia percaya dia tak datang kerja sebab dapat MC tersebut. Sebab dalam MC tu tulis tidak sihat selama 2 hari. Kemudian katakanlah mungkin ada operasi besar-besaran dan klinik itu antara yang tertangkap. Jadi benda itulah dia akan trigger dan sekiranya dapat dikesan dan kemudian mungkin bos dia aku nak buat check up lah, nak tengok lah rupanya klinik tu salah satu klinik yang mana memberikan sijil cuti sakit berkenaan. Dia kadang-kadang contoh macam klinik A tu tiba-tiba keluar berita kan, klinik A telah disebut oleh pihak polis atau SPRM kerana disyaki menjual sijil cuti sakit. Jadi tapi bila tengok-tengok ialah netizen kan, so netizen kata klinik A tu sebenarnya klinik ni, jadi netizen pun share, so bos kita pun tengok aku nak tengok lah MC yang dikemukakan pada tahun ini. Dia check rupanya MC tu adalah MC beli, bukannya MC yang diperolehi sebab sakit. Jadi yang itulah kita kena berhati-hati tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan nak beli MC macam tu, boleh beli, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kena tangkap, SPRM akan bagi MC lebih lama lah. Itu MC yang tu, lepas tu pergi mahkamah, dia dapati bersalah, MC terus lah tuan-tuan, tak payah datang kerja.
dah kena buang kerja dah sebab dah mahkamah jatuhkan hukuman. Dan akhir sekali, salah guna kuasa oleh pegawai badan awam ini sangat spesifik ya. Ini adalah salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai badan awam. So mana-mana orang yang bekerja di syarikat swasta, pure private entity, maka kesalahan ini tidak terpakai ke atas mereka. Tuan-tuan dan puan kena lihat takrifan pegawai badan awam tu apa. Badan awam tu apa. Ada terjemahan dia, ada takrifan dia dalam akta SPRM. Jadi ini secara keseluruhannya ini sajalah 4 kesalahan yang ada dalam akta SPRM. Kesalahan utama tuan-tuan, bukan kesalahan sahaja, kesalahan utama. Ada lagi kesalahan-kesalahan lain. Contohnya kalaulah kita datang nak masuk, nak menahan ataupun ingin atau kita boleh kalau minta orang untuk hadir ke pejabat SPRM, kita serve satu perintah, dia kena hadir pada tarikh yang demikian. Kalau dia tidak hadir, maka SPRM boleh membuat tangkapan. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, benda-benda ni sebenarnya tidaklah orang kata boleh kita cegah kalau kita tahu perbuatan-perbuatan seperti ini sebenarnya tergolong dalam perbuatan jenayah, terutamanya bagi tuntutan palsu dan salah guna kuasa. Sebab kita rasa macam benda tu biasa, nak minta kerja guna kabel, benda adalah salah satu, itu adalah salah ciri-ciri yang mana tergolong dalam kesalahan salah guna kuasa oleh pegawai badan awam. So antara aktiviti yang disyorkan adalah kita akan minta pelajar-pelajar ini dibahagikan dalam kumpulan tertentu dan kita akan minta mereka, sebab kita nak ujikan kefahaman mereka, faham tak faham tentang kesalahan utama rasuah tadi, menawarkan dan memberi, meminta dan meminta dan menerima, meminta dan menerima, menawarkan dan memberi. Jadi kat sini tuan-tuan tengoklah, dalam kes ini Kamarul ni dia pembekal beramai pejabat. Berkawan rapat pula dengan Datuk Aziz, itu pembekal. Datuk Aziz ni pengarah bahagian pentadbiran di sebuah jabatan kerajaan. So Kamarul ni banyaklah buat pembekalan kepada peralatan pejabat di bahagian Datuk Aziz. Satu hari Kamarul tengah makan tengari dengan Datuk Aziz di Hotel Hilton lah, PJ Hilton contohnya. Datuk Aziz maklumkan keinginan isterinya untuk melancong ke London walaupun dia tidak cukup duit. Kemudian Kamarul dia kata, tak apa Datuk, pokoknya pasal saya bagi 2 tiket. Ini ialah sebab hadiah sebagai seorang kawan kepada jadi dia bagi wang saku lagi RM5,000 kepada Datuk Aziz. So Datuk Aziz telah menerima hadiah tersebut daripada Kamarul dan pergi bercuti dengan isterinya di London. Dan di sini apakah kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Aziz? Jadi benda ni kita akan melalui perbincangan dalam kelas supaya taklah pelajar tu just menerima saja tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila dah habis topik kesalahan rasuah, okey sekarang kita pergi kajian kes, tengok you faham tak faham, minta you jawab dulu. Kemudian kita bagi, tengoklah nak bagi kumpulan ke nak jawab secara perseorangan ke, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini kajian kes kedua. Ini kita tengok apakah bentuk-bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh Sarif, apa tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Sarif dan apakah kesan dan tindakan daripada perbuatan tersebut. Kini kajian kes nombor 3, lebih kurang dia sama je daripada apa yang contoh-contoh ataupun daripada modul 5 tadi. Sebenarnya kita nak dia faham balik. Maksudnya dia dedahkan dengan kesalahan rasuah, kita nak uji kefahaman dia. Faham tak faham apa yang telah diterangkan oleh pensyarah tadi. Saya rasa itu saja daripada saya untuk petang ini. Saya akan tengok kalau ada soalan. Kalau minta imbuhan bukan untuk peribadi, seperti hadiahkan penghawa dingin untuk jabatan. Sebenarnya kalaulah kita hadiahkan, maksudnya contohlah syarikat itu, macam kat sekolah lah kan, mungkin syarikat itu adalah supplier kepada syarikat tersebut dan dia memang nak bagi sumbangan tersebut, maka dia kena masukkan ke dalam garis, maksudnya dalam syarikat tu dia mesti ada dia punya guideline dia. Contoh syarikat ni dia ada buat CSR dia bagaimana, dia kena masuk dalam polisi anti rasuah dia. Kalau kata itu adalah pemberian dan sekolah yang dapat, tak ada masalah. Tapi kalau contohnya aircon tu dapat dekat pengetua. Kenapa dapat kepada pengetua? Sebab pengetua pilih dia untuk dapat projek di sekolah ataupun pembekalan alat tulis di sekolah berkenaan. Maka itu tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Adakah semua kes-kes melibatkan rasuah pecah mana setelah pendakwaan akan dibicarakan terus di mahkamah ataupun sudah di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan? Sebab ada kes yang dibicarakan di mahkamah magistrate dan tidak mengambil kira kes-kes demikian. Betulkan jika saya salah. Biasanya lah, kalau kes-kes kesalahan rasuah, perbicaraannya akan bermula di peringkat mahkamah session.
Pendakwaan kesalahan, pendakwaan semua kesalahan di bawah akta ini tidak boleh dimulakan kecuali dengan keizinan pendakwa raya. Lepas tu bidang kuasa Mahkamah Session, Seksyen 59, semua pendakwaan bagi kesalahan di bawah akta ini hendaklah dimulakan dimulakan di Mahkamah Session. Maksudnya apa-apa kesalahan yang ada dalam akta SPRM ni tuan-tuan kena bermula di Mahkamah Session. Ya. Jadi kat situ, dan kemudian contohlah dia dituduh di Mahkamah Session, kemudian ada pihak lah mohon untuk dibicarakan ke Mahkamah Tinggi. Itu terpulang kepada kebenaran mahkamah lah, dia kena provide reason dan sebagainya. Ya. Okey, ada soalan lagi. Bagi bunga, boleh bagi bunga, tapi bunga tu kenalah ikut nilai, janganlah bunga tu sampai RM1,000 kan. Jadi benda-benda itu tak boleh lah. Kalau terima hadiah tetapi dipulangkan kembali hadiah tersebut, adakah dikira tanpa berurat dah dikira kesalahan juga? Dia kalau hadiah tu kita kena, macam saya cakap tadi lah, hadiah tu kita kena faham, hadiah tu terima nilai dia berapa. Punya awam kita ada kita punya tetapan dia. Kalau terima apa patut buat. Kalau di universiti, once you dapat tu apa you kena buat. Nilai dia berapa yang you dibenarkan. Nilai tu kalau kata dapat hadiah RM1,000, prosedur tetapkan bagaimana. Kalau kata prosedur kata lebih 500 kena declare dan dapat kebenaran. So you kena declare lah. Tetapi yang betul-betul yang kata yang tak boleh langsung adalah bila kita terima daripada seseorang yang ada hubungan rasmi dengan kita. Yang tu tak boleh lah. Itu tak boleh. Soal pada denda 5 kali ganda atau 5 kali ganda atau 10K. Ya. Kalau RM2, kalau RM2 maka kalau RM2 minimum RM10,000. Tapi kalau RM2,001 anda kena kali dengan 5. Kalau tuntutan palsu tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda bayar balik pun sekiranya ada proceeding dalaman, proceeding dalaman dikenakan tindakan proceeding dalaman yang mana mungkinlah kena buang kerja dan bayaran balik itu. Bila dah ada tindakan sedemikian, maka anda tidak akan dituduh mendagri mahkamah. Contohlah, dah siasat dalaman kena buang, kena bayar balik. Kemudian adalah sampai dalam pengetahuan SPRM, kita nak siasat. Tapi jika dimaklumkan oleh universiti, dia dah kena buang dah kena bayar balik. So kita dah tak boleh dah nak siasat atas fakta yang sama. Sebab dia akan menjadi double jeopardy. Tapi kalau kata kita dah siasat, kemudian kita tuduh di mahkamah, dari segi pihak universiti menyiasat pelanggaran tata cara dalaman, boleh, tetapi mesti atas reason yang lain. Tidak amanah ke, tidak cekap ke, dia tidak boleh atas alasan yang sama, tidak boleh. Itu pun akan jadi double jeopardy juga. Okey, kenapa hukuman isteri tak sama dengan suami? Itu payah saya nak jawab. Mungkinlah masa kes tu dia ada buat representasi kan, representasi dan sebagainya. Mungkin daripada fakta kes tersebut, mastermind dia adalah suami dia. Jadi faktor-faktor itulah lazimnya yang akan mempengaruhi keputusan mahkamah. Itu nak jawab di luar pengetahuan tu susah sikit lah, tapi pengalaman saya lazimnya begitu. Kadang-kadang dia buat representasi, dia kata macam tadilah ada rundingan akuan, saya akan mengaku salah sekiranya saya ada 10 pertuduhan, saya mengaku salah, kalau saya mengaku salah gugurkan 9. Okey, gugurkan 9, tapi dia kena satu pertuduhan hukuman yang maksimum, dia kena terima lah. Tapi kalaulah kata dia kena 20 pertuduhan, dia nak mengaku semua tetapi nak hukuman yang minimum seperti mana yang undang-undang peruntukkan. Dia kata, okey, saya ada 19 pertuduhan, saya nak dipenjarakan 1 hari, denda maksimum. Jadi mahkamah akan tengok baliklah sama ada pihak pendakwaan bersetuju ataupun tidak. Kalau pihak pendakwaan bersetuju, lepas tengoklah kan daripada merit case. Kadang saksi-saksi ni pun kadang-kadang dia bila masuk mahkamah ni kadang dia goyang juga. Kadang-kadang ada saksi-saksi rakan senyai. Jadi faktor-faktor itulah yang menentukan daripada kita. Kadang-kadang kita ni itulah, kita ni expect terlalu tinggi lah. Expect tinggi, kenapa tak nak tuduh? Evidence dah ada. Memang evidence ada, tapi tidak semuanya berakhir dengan dia tengoklah, kadang-kadang tengah bicara tu tiba lah saksi penting tu meninggal dunia. Kita tak boleh tarik balik dah.
Jadi kadang-kadang kita akan buat pro and cons. Kalau dia aku salah, at least macam tutan palsu kan. Government dah dapat dah apa kerugian yang dialami sebelum ini. Jadi it's better to get something than rather we left with nothing. Jadi itu antara faktor pertimbangan yang mahkamah akan pertimbangkan lah. Ya. Sebab itulah kita tak boleh nak sama ratakan, sebab ada faktor-faktor yang lazimnya yang akan ditentukan. Kalau lawatan ke ofis kerajaan bagi something tak ada masalah. Itu adalah, kalau contohlah macam kami di SPRM, katalah universiti datang dan di hujung tu dia bagi macam ada pertukaran souvenir, itu melambangkan souvenir jabatan, bukan sumbangan peribadi, tidak ada masalah. Itu dia kena ikut garis panduan yang ada lah. Kalau kata universiti ni kata tak boleh bagilah. Contohnya. Kalau kata boleh bagi dengan nilai-nilai tertentu, boleh. Tak ada masalah. Terima hadiah lepas belajar tak banyak, boleh. Kalau dah habis dia dah grad, dia dah apa, boleh. Nak bagi apa-apa, bagilah. Bagi kereta pun ambil lah tuan-tuan, rezeki tuan-tuan kalau bagi kereta. Tak ada isu dah. Tapi bagi kereta punya track, dulu bagi A setiap SEM, kenalah. Kan? Dia tertunda hadiah tersebut. Tu kena. Hadiah guru. Okay, hadiah guru no problem. Yes. Tu saya nak ingat tadi saya terlupa tadi. Kalau ingat dulu zaman saya, kalau masa macam hari guru, kita bagi pen Kromatikus tu tak ada isu. Sebab semua cikgu memerlukan pen itu untuk menanda soalan peperiksaan dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Barang yang dirampas. Barang kita rampas, lazimnya kita akan lucut hak dulu. Kita sita, barang yang kita suspek ada kaitan dengan perbuatan rasuah, kita akan sita. Dan bila kita sita, kita ada hak untuk simpan selama tempoh 18 bulan untuk kita forfeit ataupun kemudian kita pulangkan balik. Jadi kalau kita nak lucuk hakkan, kita kena ada satu proceeding yang berbeza lah tuan-tuan dan perempuan. Proceeding yang berbeza. Jadi bila proceeding yang berbeza ini, maka kita akan tengoklah kita dapat lucuk hakkan ataupun tidak. Sekiranya hukuman itu penjara sehari atau denda bawah 10 akan dipidana, tak ada. Dia bukan ikut situ tuan. Kalau kes rasuah, bawah kesalahan bawah akta SPRM, terus pergi mahkamah session. Dia ada timbul dari segi aspek mahkamah magistrate dan sebagainya. Sebab kita dulu, akta yang dulu tuan, akta pencegahan rasuah 1997 memang. Sebab dalam akta SPRM ni, kita juga ada kuasa untuk menyiasat kes-kes pecah amanah. Tapi pecah amanah tu bukan contoh, tuan tengok ada kesalahan pecah amanah, tuan report kat kita, tak boleh. Maksudnya berdasarkan kesalahan yang sedia ada, kesalahan yang 4 tu, kita siasat-siasat rupanya, ini bukannya false claim, ni pecah amanah. Kita akan teruskan siasatan dan kita akan terus tuduh kes itu di mahkamah session. Sebab kesalahan itu masih lagi ditetapkan adalah salah satu kesalahan di bawah akta SPRM. Isu kes banyak tapi terrekod ahli politik bersalah dalam statistik. Bersalah ni tuan-tuan dan puan, dia sabitan. Sabitan. Nanti saya tengok juga. Dia kadang-kadang kita siasat berbeza, siasat itu berbeza, sabitan itu berbeza. Kes banyak tapi tak ada rekod ahli politik bersalah. Ada pasti bersalah. Kalau tengok, saya tak pastilah kalau mantan Perdana Menteri masih dalam rekod pengkalan data persalahan rasuah. Orang bagi air jangan minum, terpulanglah tuan-tuan nak minum ke tidak kan, tak ada masalah. Kalau rasa tahan dahaga, boleh. Kalau kita nak minum, kita bagi. Sebab katakan tak bagi minum, kadang penyataan itu diberikan secara paksa. Jadi biasanya kita akan bagi air mineral dia tuan-tuan, tak ada isu. Air mineral tu bagi je lah kan. Sebab saya rasa kalau Dr. F pun datang bagi air mineral yang sama juga. Kan? Tak ada apa Dr. F, sihat tu sekarang. Ahli sokongan dia kira rasuah atau tidak? Tengok memenuhi kriteria secara rasuah ataupun tidak. Kalau sekadar sukarela, tiba-tiba nak sokong sana, terpulanglah, tak ada masalah. Itu tidak ada secara rasuah. Kalau bangunan kena sita, alih tak aktiviti dilakukan. Sita tu tengok, biasanya sita, tapi sita ni dia tidak boleh berpindah milik. Tidak boleh berpindah milik. Kadang boleh masuk. Kenapa kes high profile lambat? Ni depends lah tuan-tuan. Kadang-kadang yang high profile ni duit dia merata-rata. Dia punya kadang-kadang saksi tu dah lari kan, sebab kes-kes berpaya tinggi ni biasanya dapat didedahkan apabila dia dari satu isu dan kemudian sekarang ni orang Malaysia ni dia suka sangat nak share benda kan. Bila dah share ni, bila saksi-saksi ni dah hilang, so kita nak cari dia sukar sebab saksi ni kalau dah pergi luar negara, so
kita tak boleh pergi tangkap dia kat luar negara, tak boleh. Sebab itu bukan dalam peraturan yang dibenarkan. Kena ada permohonan lah, sana layan kita tak layan. Dia tak boleh macam tuan-tuan tengok movie kan. Dia dekat sana senyap-senyap bawa balik, tak boleh tuan-tuan. Nanti akan timbul isu diplomatik. What happens to the forfeited property or money? Yang kita forfeit tu, kalau dah dilucuhkan, dia akan dimasukkan ke dalam hasil kerajaan. Ada setengah tu kadang-kadang mahkamah akan keluarkan notis lah, notis barang-barang ni semua kan. Tapi saya tak pernah lagi lah ambil tahu kan, macam kan saya dulu pernah buat kes, so alamak nak tunggulah kes ni lucuhkan, tak adalah, tak berminat pun nak tahu sebab dia biasanya ambil masa yang lama. Kadang-kadang barang yang mahal ni dia kena, yalah, dia punya penjagaan ni pun mahal juga macam kereta mahal semua tu. Jadi macam kita pun kadang start engine, kita start engine pusing-pusing pun tak boleh kena pergi jauh-jauh sebab sekadar start engine saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.